Halo, salam sejahtera. Kami dari grup D ingin membentangkan cara pemasangan misnet ataupun pukat, iaitu salah satu kaedah penting dalam kajian burung untuk tujuan penyelidikan dan pemantauan biodiversiti. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Meji Mutalib dan ahli kumpulan saya, Michelle Christy, Nur Mazia, Hajar Aisyah, Michelle Kilis, Nur Azrina Aina, Vivius Venjuna, Muhammad Iqmal dan juga Syarul. Saya Melji Mutalib akan membentangkan cara pemasangan misnet. Berikut merupakan cara atau langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama ialah membuat persiapan awal, di mana kita perlu memilih lokasi yang strategik seperti tepi hutan, kawasan sungai ataupun kawasan yang terbuka yang menjadi laluan burung, supaya burung kita dapat tuh banyak. Kemudian, sediakan 2 batang tiang yang kukuh. Pastikan juga kita punya semua peralatan lengkap seperti parang untuk menggali tanah, tujuan menanam tiang, jaring dan tali rapia untuk ikat tiang tersebut supaya dia tidak jatuh. Langkah yang seterusnya yaitu langkah kedua, kita perlu membuka jaring, di mana kita perlu mengeluarkan jaring secara perlahan-lahan dari plastik dan pastikan kita hanya memegang bahagian tali, bukan mesh jaring untuk elakkan simpulan. Dan yang terakhir, dalam membuka jaring ini kita perlu goncangkan jaring tersebut perlahan-lahan supaya dia tidak berbelit-belit ataupun senang untuk dibuka. So, dalam hal ini tips dia adalah jangan terburu-buru semasa buka jaring kerana ia mudah berbelit. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga iaitu pemasangan tiang dan jaring. Pertama sekali, ambil tiang dan masukkan hujung atasnya perlahan-lahan ke dalam gelung tali jaring. Pastikan tidak menarik terlalu kuat untuk mengelakkan jaring tersebut koyak. Seterusnya, pacakkan dua tiang ke dalam tanah pada jarak yang sesuai. Tiang ini akan menjadi sokongan utama jaring, jadi pastikan ia ditanam dengan kukuh dan stabil. Selepas itu, gantung jaring di antara kedua-dua tiang dan pastikan jaring tergantung bebas, iaitu dia tidak terlalu tegang dan juga tidak terlalu longgar. Kemudian, tarik tali bahagian atas jaring sehingga dia mencapai ketinggian kira-kira 2 hingga 3 meter. Bila sudah cukup tinggi, ikat tali tersebut menggunakan simpulan yang kukuh seperti clove hitch atau bowline. Simpulan ini penting supaya jaring tidak mudah terlucut dan juga longgar. Bagi tali di bawah pula, biarkan ia sedikit longgar untuk membentuk poket pada jaring. Ini penting supaya burung senang masuk dan juga terperangkap. Akhir sekali, ikatkan tiang menggunakan tali rafia untuk mengukuhkan kedudukannya, supaya tiang tidak mudah tumbang apabila terkena angin dan juga haiwan yang melintasi kawasan tersebut. Hai, nama saya Nur Mazia dan my metric number is PF23110114. Hari ini saya akan memberikan tips bagi pemasangan misnet. Bagi pemasangan misnet ini, ia memerlukan 2 orang atau lebih bagi mengelakkan misnet ini terjatuh di atas permukaan tanah. Setelah itu, pemasangan misnet ini perlulah dikurangkan tegangan agar tidak terlalu kuat. Selepas itu, perhatikan kedudukan poket pada misnet. Pemasangan misnet ini selalunya dibuat pada waktu pagi iaitu sekitar jam 6 pagi. Bagi pemantauan pula, misnet ini perlulah diperiksa setiap kali 2 jam. Apabila terdapat burung yang tersangkut pada misnet, segeralah keluarkan burung tersebut dengan berhati-hati agar tidak mencederakan burung tersebut. Ambil gambar burung dan catat maklumat berkaitan masa yang diambil dan spesies burung tersebut. Bagi penutupan misnet ini adalah turunkan tiang dan jaring secara perlahan-lahan. Kemudian tutup misnet dengan menggulungkan jaring ke atas agar misnet ini tidak terjuntai di atas permukaan tanah. Misnet ini perlulah segera ditutup sekitar jam 6 petang bagi mengelakkan hidupan liar yang lain selain burung.
merosakkan misnet tersebut. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami mengenai pemasangan misnet. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan pemahaman yang lebih jelas mengenai teknik dan langkah-langkah yang betul. Terima kasih atas pemerhatian anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan D ingin membentangkan tentang Camera Trapping Survey, tinjauan perangkap kamera daripada subjek FP20203, Zoologi dan Pengurusan Hidupan Liar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan kami, iaitu Vivis Venjuna, Muhammad Iqmal, Muhammad Syarul, Michael Kilis, Michelle Christie, Melchi Muttalib, Hajar Aisyah, Nur Mazia dan saya sendiri, Nur Azrina Aina. Seterusnya ialah objektif dan lokasi kajian. Objektif yang pertama untuk memberikan penjelasan ringkas tentang kaedah persampilan tidak invasif. Objektif yang kedua untuk menjelaskan proses dan teknik untuk memasang perangkap kamera. Dan objektif yang terakhir untuk mempersiapkan pelajar untuk menjalankan perangkap kamera di lapangan dengan kaedah yang sesuai. Kami telah memilih Bukit UMS Kota Kinabalu sebagai lokasi kajian dan jenis hutan di sana ialah hutan Dipterocarpa bukit. Seterusnya, masuk kepada bahagian persiapan dan peralatan. Untuk persiapan, kami telah memilih kawasan yang berpotensi sebagai laluan haiwan, iaitu kawasan hutan yang terdapat di bahagian kaki Bukit UMS. Kawasan ini sangatlah bersesuaian kerana jauh dari kawasan laluan manusia. Kami juga telah mencari tempat atau pokok yang sesuai untuk pemasangan kamera. Untuk bahagian peralatan pula, kami telah menggunakan beberapa alat dalam amali ini. Antaranya ialah kamera perangkap, kad memori dan juga tali pengikat. Sebelum melakukan pemasangan kamera, kami telah melakukan prosedur kamera setting atau tetapan kamera. Untuk bahagian mode, kami telah mengambil settingan foto plus video. PIR interval kami telah setting kepada 1 minit. PIR level kami menggunakan settingan middle. Untuk capture number, kami menggunakan 3. Video length sepanjang 10 saat. Video size 1280 x 720 megapiksel. Untuk bahagian bahasa, kami menggunakan bahasa English. Set clock ialah time when the camera trap is open. Untuk stem, kami gunakan time and date. Photo size 12M dan software yang digunakan ialah version 06B3. Semasa pemasangan kamera perangkap, terdapat beberapa aspek yang telah kami ambil berat. Antaranya ialah ketinggian. Kami telah meletakkan kamera sekitar 0.5 hingga 1 meter dari tanah untuk mendapatkan gambar mamalia darat. Yang kedua ialah arah kamera. Kamera tidak seharusnya menghala terus ke matahari terbit atau terbenam. Hal ini bagi mengelakkan cahaya matahari merosakkan gambar atau image yang ditangkap oleh kamera. Yang ketiga ialah jarak. Kamera harus fokus kepada laluan atau jalan haiwan sahaja, kira-kira 3 hingga 5 meter di hadapan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran penuh haiwan tersebut. Yang keempat ialah sudut pandangan. Kami telah memastikan kawasan hadapan kamera terbuka atau luas dan tidak dihalang oleh tumbuhan. Kami telah menebas beberapa dahan dan menghilangkan beberapa daun bagi mengelakkan kamera menangkap gambar-gambar atau aktif akibat pergerakan daun tersebut. Yang kelima ialah pengaktifan sensor. Kami menggunakan motion sensor dan menetapkan sensitivity yang sesuai pada kamera tersebut. Hal ini membolehkan kamera menangkap pergerakan haiwan. Dan yang terakhir ialah tarik dan masa. Kami telah menetapkan kamera dengan tarik dan masa yang betul bagi mendapatkan data yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah penutupan tinjauan perangkap kamera selepas tempoh rakaman selesai. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah mencatat maklumat akhir seperti tarikh dan masa penutupan serta sebarang pemerhatian di lokasi.
Hal ini penting untuk dokumentasi. Kemudian, kita perlu mematikan kamera terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kad memori. Hal ini bertujuan bagi mengelakkan kerosakan data. Kad memori akan diperiksa untuk memastikan semua rakaman berjaya disimpan. Seterusnya, kita perlu memeriksa keadaan kamera dari segi fizikal, sama ada terdapat kerosakan, lensa kotor atau sebarang masalah lain. Selepas semuanya diperiksa, kamera ditanggalkan dari tempat pemasangan dengan membuka tali pengikat pada batang pokok. Seterusnya, kita juga perlu merekodkan data fizikal seperti koordinat GPS dan keadaan cuaca semasa sebagai maklumat tambahan. Akhir sekali, semua peralatan yang digunakan seperti kamera, kad memori dan tali pengikat perlu disimpan dengan selamat untuk kegunaan pada masa akan datang. Seterusnya, untuk bahagian ini, kami ingin berkongsi hasil rakaman tinjauan perangkap kamera yang dipasang di kawasan kajian kami, iaitu di Bukit UMS, Kota Kinabalu. Sepanjang tempoh tinjauan, kami berjaya merakam 2 spesies mamalia. Spesies pertama ialah Calosaurus notatus atau dikenali sebagai tupai pinang yang dirakam sebanyak 10 kali. Ia merupakan spesies yang aktif pada waktu siang dan sering kelihatan di kawasan berpokok seperti hutan sekunder di Bukit UMS. Spesies kedua ialah Maxomys inas iaitu tikus bukit yang muncul sebanyak 2 kali dalam rakaman. Spesies ini bersifat nokturnal dan sukar dikesan secara visual, tetapi berjaya dikesan dengan penggunaan kamera perangkap. Kehadiran kedua-dua spesies ini menunjukkan bahawa ekosistem di Bukit UMS masih menyokong populasi mamalia kecil dan rakaman ini sangat berguna sebagai bukti kewujudan spesies serta untuk tujuan pemantauan biodiversiti secara berterusan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.